TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh yang menonton kita pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian, dalam subjek kita pada hari ini, Tasawur Islam. Anda mesti nak tahu dengan siapa yang akan kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, murid-murid, pastikan anda mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sebelum melakukan apa sahaja pekerjaan, pakai dulu cecair pembasmi kuman agar kita tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Marhaba, kita ada di studio bersama dengan Ustazah Nur Azlin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, syukur. Baik. Ustazah daripada sekolah mana Ustazah? Ustazah daripada SMK Serenda, Hulu Selangor. Oh, okey. Yang tu kampung saya tu. Oh, ya dekat ke? dengan rumah mak ayah saya dekat sana. Alhamdulillah. Baik Ustazah, hari ini kita nak belajar subjek tasawur Islam Ustazah kan? Ya, betul. Tapi sebelum tu Ustazah, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh. Silakan Ustazah. Baik. Okey, saya suka sangat subjek tasawur ni kan. Alhamdulillah. Sebab orang kata senang nak dapat A, Ustazah. Betul, insya-Allah. okey. Dengan tips yang akan saya berikan nanti, insya-Allah. Ya, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman, Ustazah, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi, murid-murid, jangan buang rata-rata. Pastikan kita letak di tempat yang selamat. Letak dalam plastik tu ke ataupun letak macam saya letak dalam poket lah Ustazah, boleh ya? Boleh. Okey, baik Ustazah. Hari ini baik. kita dalam subjek tasawur. Apakah topik yang akan kita bedah pada hari ini Ustazah? Baiklah, Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah akan menerangkan tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua dalam sukatan pelajaran KSSM tingkatan 4. Baik. Okey, jadi murid-murid pun dah tak sabar dah nak mengikuti kelas Ustazah pada hari ini. Tapi sebelum tu, Ustazah, itu kata-kata Ustazah lah tentang subjek kita pada hari ini. Apa kata kita nak dengar pula pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Secara jujurnya, saya suka dan minat belajar tasawuf Islam kerana saya dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian saya. Pada pendapat saya, pelajaran tasawuf Islam ini amat mudah untuk kita sekolah kerana ia mudah difahami dan ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Pada pendapat saya pula, tasawuf Islam dapat memberi gambaran yang jelas tentang cara hidup Islam yang sebenar. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021 dalam subjek tasawur Islam. Tadi murid kita ada sebut Ustazah kan tentang bagaimana melihat gambaran tentang Islam itu sendiri Ustazah kan? Ya, betul. Dan mungkin Ustazah boleh beritahu kepada murid-murid di luar sana sebab ada di kalangan mereka ni yang mungkin first time tahu subjek tasawur Islam. Sebenarnya tasawur Islam ni kita belajar apa ya Ustazah? Okey, baik. Untuk anak-anak semua, tasawuf Islam ini adalah satu subjek yang menerangkan secara gambaran menyeluruh tentang apakah itunya Islam dan perkara-perkara yang anak-anak perlu tahu. Contohnya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan lain-lain lagi. Dan yang menarik Ustazah, bukan setakat orang Islam saja boleh ambil subjek ni. Dia orang bukan Islam pun boleh. Ya, betul. Orang boleh bukan ambil, Islam, kan? anak-anak pelajar yang bukan Islam pun boleh digalakkan untuk mengambil subjek tasawuf Islam. Mudah-mudahan mereka yang mengambil subjek ini, mereka tertarik dengan Islam dan masuk ke dalam Islam. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah, kita dah ada murid-murid kita yang dah bersedia di luar kelas Ustazah, tapi kita berehat seketika Ustazah. Sebelum kita nak jemput mereka masuk ke dalam kelas, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Damia binti Zamzahidi dari Sekolah Kebahasaan Selayar Utama Selangor Darul Ihsan. Terima kasih cikgu. Jasamu tidak terkira. Kau datang mencurahkan ilmu. Cikgu Pama Lilin yang menerangi kegelapan. Ilmu yang dicurahkan melahirkan insan yang berguna pada agama, bangsa dan negara. Kehadiranmu amat dinanti-nantikan untuk menjadi pelita kepada anak bangsa. Jasamu akan ku kenang. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita dalam subjek Tasawur Islam bersama dengan Ustazah Nur Azlin. Okey Ustazah. Tapi sebelum kita nak mula kelas kita pada hari ini Ustazah, kita ada kempen #Terima Kasih Cikgu. Sebab tanpa cikgu-cikgu kita, siapalah kita ni kan? Walaupun cikgu tu ajar kita ABC, dan disebabkan ABC itulah kita boleh berjaya sampai sekarang. Dan cikgu, kalau cikgu tengok di hadapan saya ni cikgu, ada kiriman kad yang dikirimkan oleh murid kita cikgu. Boleh kita bacakan? Silakan. Okey cikgu. Baik. Right. Yang pertama sekali, kita ada kad yang dikirimkan oleh Nur Zulaika binti Nazri Sabri dari Terengganu cikgu. Daripada SMA Sultan Ismail Dungung. Okey, kita nak tengok dekat dalam apa yang dia tulis. Bling-bling lagi kat depan ni kan. Dia tulis, terima kasih cikgu di atas kepayahanmu, kesabaranmu dan ketabahanmu. Kasih sayang yang kau curahkan terasa dekat di lubuk hati. Jasamu akan dikenang sampai bila-bila. Terima kasih cikgu. Dia bagi love dekat Ustazah hari ni kan. Terima kasih. Okey, saya sayang cikgu. #terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Okey. Dan kita ada juga Ustazah, bukan setakat kad secara fizikal, kita ada juga kad kiriman daripada murid kita, kad secara atas talian. Ustazah, boleh kita bacakan Ustazah? Silakan. Okey, jom kita saksikan. Wow, dia tulis dekat situ, guruku, kau umpama lilin yang menerangi hidup kami. #terima kasih cikgu. Inilah perumpamaan yang boleh kita berikan kepada guru-guru kita, sanggup membakar diri mereka sendiri semata-mata untuk melihat kita berjaya. Baik, Ustazah, murid-murid kita pun dah bersedia dah duduk tepi kelas lama sangat. Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas kita? Kita nak berkenalan dengan mereka seorang demi seorang. Adakah mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita? Okey, murid-murid kita dah bersedia dah Ustazah. Apa kata kita berkenalan dengan mereka? Boleh Ustazah? Boleh, Kita silakan. mulakan dengan Siti Nabila. Sila kenalkan diri anda. Okey, buka mikrofon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nabila dari Okey. SMK Serendah. Okey, seterusnya kita ada Sarah. Assalamualaikum, nama saya Nusara Karida dari SMK Serendah. Okey, terima kasih. Seterusnya Danish. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Lina Kimi dari SMK Serendah. Alright, seterusnya kita bersama dengan Ali Imran. Assalamualaikum, saya Ali Imran dari SMK Serendah. Dan yang terakhir kita ada Umi Umairah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umi Umairah dari SMK Serendah. Terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini. Apa khabar semua? Baik, kalau baik cuba tunjuk good sikit. Baik semua kan. Okey, adakah anda dah bersedia? Kalau bersedia tunjuk good juga. Okey. Baik. Maknanya mereka dah bersedia dah Ustazah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Baik Ustazah, tanpa lengah masa lagi, apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Tasawur Islam tingkatan 4 bab yang kedua. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Nur Azlin binti Bakar daripada SMK Serendah. Baik, kita akan belajar tajuk kedua pada hari ini iaitu Akidah menurut Islam.
Baik, jadi dalam buku teks, okey, kita menggunakan KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah yang terbaharu. Jadi kodnya adalah 25226. Jadi Ustazah akan terangkan seringkas tentang format pentaksiran mulai tahun 2021. Baik, jadi untuk format peperiksaan SPM pada tahun ini, jadi ada 4 perkara yang Ustazah nak terangkan, iaitu perkara yang pertama jenis instrumen, okey, adalah ujian bertulis. Baik, yang kedua jenis item. Yang pertama objektif pelbagai bentuk. Okey, bila sebut objektif kita tahu A, B, C dan D. Baik, kemudian subjektif respon terhad dan yang ketiga diikuti dengan subjektif respon terbuka. Baik, kemudian yang ketiga bilangan soalan. Baik, untuk bahagian A diperuntukkan 20 markah. Okey, jadi wajib jawab semua soalan. Manakala untuk bahagian B diperuntukkan 80 markah. Baik, jadi untuk ada 6 soalan yang diperuntukkan, tetapi calon dikehendaki menjawab 4 soalan sahaja. Jadi bahagian A dicampur dengan bahagian B, jadinya 100 markah. Bahagian B banyak markah Ustazah ya? Ya, sebab dia soalan subjektif. Jadi anak murid kena mengarang, menulis sikit-sikit. Okey, jadi 4 soalan tu, setiap soalan mempunyai peruntukan 20 markah. Okey, maknanya kalau dia fokus betul-betul bahagian B ni, dia dah boleh dapat A dah cikgu. Betul. Dengan menggunakan cara-cara yang telah diajarkan oleh Ustazah dalam kelas dan juga tips yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Okey, Ustazah. Okey, jadi tak mustahil kalau anak-anak semua boleh dapat 100/100. Amin. InsyaAllah. Okey, Ustazah. Okey, baik. Kita nak berkenalan dengan tema tingkatan 4. Baik, ada 3 tema dalam buku teks, iaitu yang pertama Islam sebagai ad-din. Okey. Baik, untuk tajuk yang pertama, Islam adalah cara hidup. Okey, tajuk yang kedua, akidah menurut Islam, iaitu tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik, kemudian yang ketiga, ibadah menurut Islam. Okey, yang keempat, akhlak menurut Islam. Dan yang kelima, prinsip pandangan hidup Islam. Okey, baik. Tema yang kedua pula adalah manusia sebagai hamba dan khalifah. Baik, apa yang terkandung dalam tema yang kedua? Fitrah kejadian insan. Ya. Yang ketujuh, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah. Dan yang ketiga, peranan wahyu dan akal. Okey, sekarang kita dah ada 8 tajuk. Okey, tema yang ketiga, sistem sosial Islam. Okey, baik. Tajuk 9 hingga tajuk ke-13. Okey, baik. Tajuk ke-9, asas sistem sosial Islam. Baik, tajuk ke-10, sistem kekeluargaan menurut Islam. Okay, tajuk ke-11, prinsip pergaulan menurut Islam. Yang ke-12, hiburan menurut Islam. Dan yang ke-13, kesenian menurut Islam. Ada 3 tema, Ustazah? Ada 3 tema, 13 tajuk sahaja. Tapi saya suka yang kedua tu lah, Ustazah. Yang kedua, maknanya yang mana tu? kita ni manusia sebagai hamba dan juga khalifah, Ustazah. Baik. Okey. Tapi hari ini kita baru nak bincang tema yang pertama. Cantik, Ustazah. Cantik tu. Baik, Islam sebagai ad-din. Okey. Islam sebagai ad-din, kita nak fokus kepada akidah menurut Islam. Okey. Okey, jadi standard kandungan melaksanakan pegangan akidah yang memenuhi tuntutan hukum syarak. Baik, saya teruskan. Jadi yang seterusnya adalah standard pembelajaran. Jadi standard pembelajaran ni merujuk kepada apa yang cikgu perlu capai, apa harapan cikgu kepada anak muridnya. Baik, standard yang pertama menyatakan konsep akidah mengikut hukum syarak. Baik, yang kedua menjelaskan akidah yang berkaitan dengan amalan yang berkaitan dengan akidah Islam. Standard yang ketiga menilai kepentingan melaksanakan amalan akidah yang menepati hukum syarak. Dan standard yang keempat, mencadangkan amalan yang membuktikan pegangan akidah bagi memenuhi tuntutan hukum syarak. Itu paling penting kan, Ustaz? Itu paling penting. Kalau kami pihak cikgu dapat memenuhi keempat standard ini, maka insya-Allah kita akan dapat menghasilkan murid-murid yang berjaya mendapat 100% dalam peperiksaan. Itu paling penting, cikgu. Maknanya kita bukan setakat belajar je murid-murid tahu. Kita kena tengok yang keempat tu. Kita kena mencadangkan amalan-amalan
amalan-amalan yang boleh kita buat bagi kita keyakinan kita dalam kita belajar subjek kita pada hari ini. Ustazah, Ya, kan? betul. Alright. Seterusnya, Okey. Ustazah? Baik, seterusnya. Jadi kita nak masuk terus kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, jadi anak-anak saya yang 5 orang sekiranya ada nak tanya apa-apa ataupun ada perkara yang kamu nak tambah, silakan. Dan Dai Aiman sendiri pun boleh bantu Ustazah. Boleh, Okey. Ustazah. Baik, kita berkenalan dengan yang pertama iaitu konsep akidah. Konsep ni anak-anak selalu tanya apakah itu konsep. Jadi nak senangnya konsep ni merujuk kepada maksud. Jadi kita sebab gunakan istilah biasanya konsep. kalau bunyi konsep-konsep ni konsep kenduri kahwin, Ustazah. Konsepnya colour pink, colour biru kan. Tapi ini konsep akidah ya, Ustazah. Konsep akidah. Okey. Okey, baik. Apa dia? Baik, keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli. Okey, baik. Boleh saya tanya Danish? Silakan. Danish? Dalil nakli apa dia? Dalil akli apa? Okey. Dalil akli. Tak pun cikgu, kita tanya yang lambat masuk tadi. Okey. Boleh. Siapa yang lambat masuk, kita suruh dia jawab, cikgu. Siapa dia ni? Syahrin. Syahrin, silakan. Baik. Berikan. Syahrin? Apa soalannya, cikgu? Syahrin ingat tak apakah itu dalil akli dan juga dalil nakli? Ya, saya. Dalil akli. Saya tak ingat definisi, Ustazah. Tak apa, Ustazah bantu ya. Okey. Dalil nakli ni adalah dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalil akli ni kita merujuk kepada kewarasan akal kita lah, kita melihat kepada sekeliling. Baik. Jadi Ustazah masuk kepada 3 perkara yang perlu ada dalam tajuk akidah pada hari ini. Okey, yang pertama ketuhanan ataupun dikenali sebagai al-ilahiyah. Baik, yang kedua kenabian ataupun an-nubuwah dan yang ketiga alam gaib iaitu al-ghaibiyah. Baik. Untuk tajuk yang pertama, ketuhanan, jadi ada 4 perkara penting yang kamu perlu faham. Okey, yang pertama berkaitan dengan nama-nama Allah. Jadi bila sebut nama-nama Allah ini dia akan merujuk kepada Asmaul Husna. Okey, ada 99 nama Allah Ta'ala. Tetapi apabila dalam soalan peperiksaan, kita tak perlu nak menyenaraikan kesemuanya. Soalan mungkin bertanya, 4 saja dah memadai untuk kamu menulis jawapan tersebut. Ataupun dia soal berikan contoh ya, Ustazah? Ya, berikan contoh. Okey, baik. Jadi boleh sebut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi bila kita biasa mengalunkan Asmaul Husna, kita tak ada masalah untuk menulis jawapan. Sebab kadang-kadang tu ada kita biasa nasyidkan waktu perhimpunan. Ya, betul. Selalunya hari Jumaat. Hari Jumaat kan? juga. Okey. Baik, kemudian kita perlu tahu zat-zat Allah. Jadi untuk amalan akidah yang benar ini, kita beriman tentang kewujudan Allah, tetapi kita tidak boleh nak mengkaji sifat Allahnya bagaimana. Okey, sekadar beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, kita kena tahu sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Okey, boleh saya tanya Umi? Umi, sebutkan sifat wajib bagi Allah. Ada berapa kesemuanya? Kesemuanya ada berapa? Ada berapa Umi? Ada 20. Okey, baik. Cuba sebut 2. Sifat wajib. Wujud dan kidam. Okey, alhamdulillah. Dan berapakah pula jumlah sifat mustahil? Sifat mustahil saya tak dapat, Zuzan. Sifat mustahil anak-anak dia mesti sama bilangan dengan sifat wajib. Wajib 20, maka mustahil pun mesti 20 juga. Okey, baik. Kemudian af'alullah. Jadi af'alullah ini merujuk kepada qada dan qadar yang telah Allah Taala tetapkan kepada kita. Jadi 4 perkara ini perlu ada dalam tajuk ketuhanan ataupun al-ilahiyah. Ini di antara konsep akidah yang kita belajar hari ini, Cikgu, ya? Betul. Baik, kemudian kita pindah kepada yang kedua iaitu an-nubuwah, iaitu kenabian.
Okey, baik. Mula-mula sekali anak-anak kena fahamkan apa tujuan Allah mengutuskan Nabi dan Rasul di atas muka bumi. Okey, jadi di antara satu tujuannya adalah untuk memberikan jalan ataupun cara hidup yang benar kepada umat manusia. Okey, itu di antaranya. Baik, tujuan yang kedua, kenapa Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul? Menunjukkan cara beribadat yang betul. Jadi kita melakukan ibadat pada zaman sekarang ni berpandukan kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Baik, yang ketiga, kita kena mengetahui perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okey, Siti Nabila, mungkin boleh jelaskan apa maksud Nabi, apa maksud Rasul? Nabi ialah lelaki pilihan Allah SAW yang diberikan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey. Kalau Rasul pula lelaki pilihan Allah SAW yang diberikan wahyu dan diperintahkan menyampaikannya kepada orang lain. Okey, tepat sekali. Okey, jadi itu kita kena tahu apa beza antara Nabi dan Rasul. Baik, seterusnya jumlah keseluruhan para Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Berapa jumlah keseluruhannya? 124,000 orang. 124,000. Ya. Okey, tapi daripada jumlah itu Allah pilih lagi yang terbaik. Jadi menjadikan jumlah yang seterusnya seramai 313 orang. Okey, daripada jumlah itu pula Allah pilih, Allah cari lagi yang terbaik di antara mereka, maka ada 25 orang nabi yang wajib kita ketahui. Jadi 25 nama ini yang istimewanya nama mereka tercatat dalam Al-Quranul Karim. Dan ini pun biasa juga kita nasyid waktu kecil-kecil tu cikgu kan? Kan nasyid Raihan dulu ni. Adam, Idris, Nuhud, Soleh. Macam tu cikgu ya. Baik, daripada jumlah 25 ini ada lagi sekumpulan Nabi dan Rasul yang Allah pilih yang terbaik. Okey, berapa jumlahnya Dr. Aiman? Berapa ya cikgu? Berapa tu? Siapa boleh bantu saya? Saya pun tak ingat. Siapa boleh bantu saya? Siapa? Di kalangan 25 orang Nabi ni? Ali Imran? 25. 25. Ustazah tanya yang terpilih lagi. Lagi terpilih? Saya tak ingat Ustazah. Tak ingat juga. Okey. Allah. Okey. Siapa boleh bantu lagi? Siapa boleh bantu lagi? Siapa jawab 5 tadi? Saya. 5 orang. Okey, 5 orang Rasul itu diberikan gelaran Ulul Azmi. Okey. Kenapa mereka diberikan gelaran sedemikian? Kerana Rasul pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya sentiasa sabar dan teguh hati dalam menghadap cabaran. Okey, jadi kata kuncinya adalah tabah, sabar dalam menghadapi cabaran ketika mereka menyampaikan dakwah. Maknanya yang 5 orang ni Ustazah, mereka yang paling diuji oleh Allah SWT kan? Paling dipuji oleh Allah Ta'ala, iaitu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selalunya dalam kelas Ustazah bagi tips, petua untuk ingat nama-nama Rasul Ulul Azmi. Macam mana Ustazah? Okey, 2 huruf M, 2 M, 2 huruf I, 2 I dan 1 huruf N. Mewakili M yang 2 tu Ustazah, Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Okey, I Ibrahim dan juga Isa alaihissalam. Dan N adalah Nabi Nuh alaihissalam. Senanglah macam tu Ustazah ya. Okey, baik. Kemudian Allah juga telah menurunkan 4 kitab kepada para Nabi dan Rasul. Baik, apakah kitab-kitab tersebut? Apa kitab tersebut? Silakan. Siapa boleh jawab? Kitab tersebut, kitab Taurat diutuskan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur, Nabi Daud. Kitab Injil, Nabi Isa. Dan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tepat sekali. Okey, jadi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang dikenali juga sebagai kitab Samawi. Okey, kenapa Samawi? Merujuk kepada Samawi, As-Sama'u iaitu langit. Itu wahyu yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Dan yang terakhir, di bawah cabang kenabian adalah sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi. Okey, jadi sifat wajib bagi Nabi ada? Berapa? Siapa nak cuba jawab? Ingat kembali.
Berapa sifat wajib bagi Nabi? Ada 5. 4. Ada? Aha. Ada 4. Okey, sebutkan balik. Tabligh. Okey. Amanah, Fatonah, Sidik. Okey, tepat Okey. sekali. Betul, Ustazah? Okey, betul. Okey. Okey, wajib ada 4, maka mustahil pun mesti ada 4 juga. 4 juga. Okey. Baik, jadi selesailah yang kedua, konsep kenabian ataupun an-nubuwah. Okey. Yang ketiga iaitu al-ghaibiyah, alam gaib. Okey, baik. Apakah maksud alam gaib? Iaitu alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera manusia. Mata manusia tak boleh nak melihat alam gaib. Tapi kita wajib beriman dengan kewujudan alam gaib. Bagi contohnya macam alam kubur tu ke, Ustazah? Alam kubur. Kita masih hidup, kita dapat tak mengalami suasana di alam barzah itu? Ui, tak dapat, kan? Syurga, neraka. Kita wajib beriman adanya syurga dan neraka, tetapi kita tak boleh nak merasai bagaimana kehidupan di sana. Tapi Sebab kita wajib belum beriman. sampai, tapi kita wajib beriman. Kenapa? Sebab telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, ini adalah contoh alam-alam gaib yang kamu kena tahu, faham dan beriman dengan kewujudan tersebut. Qada dan qadar, hari kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, syaitan dan lain-lain lagi. Maknanya semuanya kita tak boleh lihat, Ustazah, namun kita wajib beriman bahawa mereka ni ada. Dan ganjaran untuk orang yang beriman itu syurga. Sudah dan pasti. Orang yang kufur itu adalah neraka. Okey, Ustazah, ini di antara konsep akidah yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah ketuhanan, ilahiyah. Yang kedua, kenabian, nubuwah. Dan yang ketiga, alam ghaib, ghaibiyah. Betul. Okey, Ustazah. Baik, kita boleh teruskan? Kita teruskan. Okey, kita nak belajar pula tentang pegangan akidah yang benar. Okey, baik. Yang pertama, bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang telah Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, itulah sebagai sumber pegangan hidup kita. Begitu juga dengan sunnah-sunnah ataupun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Baik, kemudian yang kedua, pegangan akidah yang seterusnya adalah kalimah syahadah. Okey, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, jadi kita sebagai seorang Islam memang hari-hari kita kena mengucapkan syahadah. Okey. Baik, yang ketiga, kita mestilah berpegang dengan dalil naqli dan dalil akli. Tadi Ustazah dah sebut, dalil naqli ini merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, manakala dalil akli berdasarkan kepada pemikiran logik akal kita. Baik, kemudian pegangan yang seterusnya adalah berpandukan ilmu, iman dan amal. Jadi ketiga-tiga ini kita kena gabungkan supaya kita dapat berada di landasan akidah yang benar. Jadi kalau ada ilmu tapi tak ada iman, tidak menepati akidah yang benar. Kalau ada ilmu, iman tapi kita tidak beramal, maka tak samalah juga. juga. Tak boleh juga. Jadi kena gabungkan ketiga-tiga itu untuk mendapat akidah yang benar. Maknanya hari ini, Ustazah, kita dapat ilmu dan juga untuk meningkatkan keimanan kita, tapi jangan lupa lepas kita belajar ni kita beramal. Tapi yang saya suka, Ustazah, bila saya sebut yang pertama tu, maknanya akidah kita bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya kita tak ambil daripada tempat-tempat lain yang kita tak tahu mana sumbernya, Ustazah. Baik. Sebelum kita teruskan lagi, Ustazah, apa kata kita berehat seketika? Lepas ni saya nak tanya amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah ni, Ustazah. Boleh. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Ustazah Nur Azlin dalam subjek kita pada hari ini, Tasawur Islam. Baik, Ustazah, tadi kita dah bicarakan, kita bukan setakat kita nak kena ada ilmu, kita kena beriman dan yang paling penting sekali, kita kena beramal untuk membuktikan akidah kita itu, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh cerita, apakah di antara amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah kita, Ustazah? Okey, jadi silakan. kita bincangkan amalan kita yang pertama, iaitu sentiasalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ad-du'a'u silahul
mukmin. Okey, doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi berdoalah banyak-banyak pada Allah Taala supaya Allah menetapkan hati kita berada di landasan yang betul. Baik, yang kedua adalah berzikir dan bertasbih. Sentiasalah mulut kita ni dibasahi dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kerana berzikir dan bertasbih ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Taala. Benda tu adalah ringan tetapi berat timbangannya di akhirat nanti. Pahalanya besar berlipat kali ganda di samping dapat menenangkan jiwa kita. Baik, yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Taala. Jadi bertawakal ini adalah berserah kepada Allah selepas berusaha dan yakin serta redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi bertawakal ni kadang-kadang kita salah konsep. Kita tak berusaha, kita tak berdoa, tapi kita terus bertawakal. Tawakal je lah. Kejap lagi nasi turun daripada langit. Salah. Okey, kena berusaha terlebih dahulu. Okey, baik. Yang keempat, semestinya kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, menyesal di atas perbuatan yang telah kita lakukan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Okey, dan kitalah banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, yang kelima iaitu bermuhasabah. Okey, muhasabah ni apa? Menilai dan melihat kekurangan yang ada pada diri kita dan kita berusaha untuk memperbaiki. Kita tidak mahu berada di tahap yang lama, berterusan melakukan dosa, tidak beramal. Jadi kita kena muhasabah, flashback balik apa perbuatan yang telah kita buat dan kita gabung jalinkan dengan bertaubat, bertasbih supaya kita berada dengan akidah yang benar. Maknanya Ustazah, bila kita sebut tentang amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah ini Ustazah, saya tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia berkait rapat dengan pergantungan kita kepada Allah SWT. Betul Ustazah? Betul, sangat-sangat betul. Okey, baik, yang keenam adalah bermujahadah. Okey, biasa kita dengar orang sebut mujahadah melawan hawa nafsu. Apa dia? Berusaha bersungguh-sungguh melawan nafsu ataupun perbuatan-perbuatan yang tak elok. Tambah kita pula tengok, bulan puasa. Di sinilah kita nak gunakan konsep dalil nakli tadi tu. Dalil nakli yang kita belajar awal tadi. Kita nak tengok hawa nafsu yang kita turutkan tu okey ke tak okey? Elok ke tak elok? Jadi di situlah peranan akal. Okay, untuk memastikan bahawa kita ni, nafsu kita tidak terdorong kepada nafsu lawamah. Sebaliknya sentiasa berada dalam mahmudah sentiasa. Okey, Ustazah. Jadi Ustazah, walau bagaimanapun amalan yang kita lakukan Ustazah, maknanya kita kena sentiasa koreksi diri kita Ustazah kan? Ya, betul. Perbetul diri kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni rasa kita ni betul je. Kita ni baik je kan? Ya, betul. Sedangkan banyak lagi kekurangan kita Ustazah. Jadi Ustazah, kita nak tahu juga daripada Ustazah, apakah kalau kita dah buat-buat lah amalan tadi, kita dah bertaubat, kita dah berdoa, kita dah memohon segalanya kepada Allah SWT, kita dah bergantung kepada Allah, apakah ada kepentingan dia bila kita buat amalan tersebut Ustazah? Okey, baik. Ustazah terangkan ya kepentingan pelaksanaan amalan akidah mengikut syarak. Baik, yang pertama, syarat utama amalan kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Okay, bayangkan seandainya kita beramal dengan perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adakah Allah akan terima amalan kita? Tak terimalah Ustazah kan? Tak terima kan? Okey, baik. Jadi sentiasa menjadikan syarat utama amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, benteng daripada perkara-perkara syirik, kurafat, bid'ah dan perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Yang tu sangat-sangat penting dan kita kena jaga. Baik, yang ketiga, tunjang kekuatan umat Islam. Jadi umat Islam akan kuat sekiranya berpegang teguh dengan akidah yang benar. Baik, diikuti dengan yang keempat, kita akan sentiasa beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan dalam hidup kita. Baik, yang seterusnya, membentuk jati diri sebagai Muslim yang sejati. Jadi, beramal dengan akidah yang benar, perkara itu dapat memandu, membimbing diri kita berada sebagai Muslim yang sejati. Sebab kita ada panduan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik, yang keenam adalah penentu kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan yang sebelum ni, sebab tu kita kena berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insya-Allah Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Maknanya bila kita melakukan amal-amal kebaikan Ustazah ya,
dia sebenarnya memberi kesan dan impak kepada diri kita sendiri. Sebab tu Ustazah, kalau kita tengok orang yang buat amalan ni, muka dia tenang je Ustazah. Ya, betul. Hidup dia senang je, hidup dia mewah je, hidup dia semua teratur Ustazah. Sebab apa? Sebab amalan yang dilakukannya Ustazah kan. Mungkin itu merupakan salah satu kesan daripada ibadah dia Ustazah kan. Ya, betul. Baik, boleh Ustazah teruskan? Silakan. Okey. Baik, kenapa pula dia bertanya-tanya tu? Baik, rupa-rupanya dia nak tanya, apakah implikasi ataupun kesan buruk sekiranya seseorang individu Muslim tidak melaksanakan amalan yang bertepatan dengan prinsip akidah Islamiah. Okey, apa kesan buruk? Implikasinya tu apa? Baik, yang pertama, kita boleh tengok amal kebaikan dan ibadat menjadi sia-sia. Apa benda yang kita buat sehari-harian, dari segi amalan kita, pahala kita, Allah tak terima. Kerana sia-sia sajalah sebab tidak berpandukan kepada akidah yang benar. Baik, yang kedua, sering melakukan perbuatan yang menyalahi syarak. Kerana apa? Kerana tidak ada pegangan akidah yang betul. Tidak berpandukan Al-Quran dan hadis, maka dia akan melakukan apa saja perbuatan berdasarkan kepada kehendak hawa nafsu dia. Baik, yang ketiga, tiada keberkatan dalam hidup. Yang inilah yang kita nak elakkan. Kenapa? Sebab bila tak berkat dalam hidup, apa kerja kita buat tak jadi, belajar, buka buku, belajar, tak faham. Kita duit akan, pun tak cukup-cukup. Duit tak cukup-cukup. Itu yang kita tak nak. Baik, yang keempat, mudah terpengaruh dengan amalan yang menyeleweng. Contoh amalan yang menyeleweng ni apa? Umi, boleh tolong sebutkan? Apa dia yang dikatakan amalan yang menyeleweng tu? Contohnya? Contohnya, bagi saya lah, dapat menjauhi maksiat, membuahkan amalan yang baik dan istiqomah. Okey, baik. Ustazah terangkan lagi yang dikatakan contoh amalan menyeleweng ni, macam kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, kita mudah mendengar berita, kabar-kabar dan cerita padahal benda tu tidak pun berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan itu dikira perbuatan yang menyeleweng, menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Baik, yang seterusnya, hidup tidak tenang dan sentiasa dalam keadaan keluh kesah. Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi, duduk saja-saja dia rasa tak tenang. Itu yang kita bimbangkan. Jadi ini adalah di antara kesan buruk yang akan berlaku sekiranya kita tidak melaksanakan amalan yang bertepatan dengan prinsip akidah Islamiah. Jadi kita akan elakkan semua perkara ini. Macam mana cara nak elak? Dengan kembali kepada yang asal tadi, kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah supaya akidah kita adalah akidah yang sentiasa benar, insya-Allah. Okey, Ustazah. Ini di antara kesan buruk yang bila mana kita tidak melaksanakan amalan yang bertepatan dengan prinsip akidah Islamiah. Kadang-kadang Ustazah, kita buat sesuatu ni untuk manusia Ustazah kan. Kita bukannya betul-betul kerana Allah. Sebab apa? Sebab bila tengok orang, nanti orang kata pula kalau aku tak puasa nanti malu aku dengan kawan-kawan aku kan. Maknanya buat tu bukan kerana Allah tapi kerana manusia kan. Sedangkan kita sebagai seorang Islam berpegang dengan akidah Al-Quran dan As-Sunnah, itulah menjadi panduan dalam kehidupan kita Ustazah kan. Betul. Baik. Kemudian sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan pembuktian akidah yang benar. Apa bukti bahawasanya kita sedang berada dalam akidah yang benar? Yang pertama, bersyukur apabila beroleh kejayaan dalam kehidupan. Syukur sama ada dengan menyebut lafaz Alhamdulillah ataupun dengan melakukan solat sujud syukur. Baik, yang kedua, sentiasa memohon perlindungan hanya daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi perlindungan yang sebenar-benarnya kepada kita melainkan Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, menjauhi fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Fahaman yang menyeleweng seperti sekularisme, materialisme, komunisme. Jadi itu adalah contoh-contoh fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Baik, yang keempat, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Apa sahaja bentuk ujian yang Allah bagi pada kita, perkara pertama kita kena hadapi adalah redha. Jadi redha dengan apa yang Allah bagi, kemudian kita akan rasa sabar, tenang.
kita menerima apa yang Allah Ta'ala bagi. Tapi Ustazah, kadang-kadang dia orang ni tak redha lah Ustazah dengan ketentuan tu. Yalah, maklumlah diuji dengan COVID-19 ni macam-macam Zaya. Tapi sebenarnya Allah menguji kita tu berdasarkan apa yang kita mampu untuk hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi sesuatu melainkan apa yang kita mampu hadapi. Dan kita kena ingat, bila kita redha dengan ketentuan Allah, di sebalik tu ada hikmah yang besar akan ada kita hikmah dapat. yang besar. Hikmah apa kita tak tahulah, sebab Kita tu pun namanya tak tahu, hikmah. Okey. Baik, yang kelima, menjauhi amalan tilik nasib ataupun ramalan bintang kelahiran. Okey, tadah tangan Aiman, Ustazah nak tengok. Okey, itu contoh amalan tilik nasib berdasarkan kepada tengok tangan. Baik, ramalan bintang kelahiran. Yang ni biasanya dia berkaitan dengan bulan-bulan kelahiran kan. Kalau bulan yang kelahiran bulan timbang tu dipanggil Libra kan. Jadi bulan-bulan yang lain, kalau bulan Libra tu dia punya luck dia apa, dia punya bad dia apa. Jadi kita pun percaya. Maka sebagai seorang Islam, boleh atau tidak? Tak boleh. Itu adalah akidah yang salah. Apa-apa pun kita kembali berbalik kepada Allah Ta'ala. Baik, yang keenam adalah sentiasa ikhlas dalam setiap amalan yang kita buat. Okay, kalau solat dengan ikhlas. Bukan sebab nak menunjuk-nunjuk. Itu dipanggil sebagai ikhlas. Apa saja perbuatan yang kita buat adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Ustazah, maknanya pembuktian akidah kita ni yang saya paling suka sekali yang nombor 1 Ustazah. Bersyukur apabila beroleh kejayaan dalam kehidupan kan. Sebab kadang-kadang waktu kejayaan ni jarang orang nak bersyukur kepada Allah SWT. Lupa sekejap kan. Lupa sekejap Ustazah. Sebab apa? Dia rasa bahawa kejayaan tu asal daripada titik peluh dia, asal daripada memang kepandaian usaha dia sendiri. Usaha dia sendiri. Sedangkan itulah dia. Datangnya daripada Allah SWT, dan pembuktian akidah kita kena bersyukur. Baik Ustazah, boleh kita terus lagi Ustazah? Okey, Ustazah teruskan. Okey, baik. Mari kita uji minda. Okey, siapa yang akan diuji? Baik. Okey, jadi di sini ada contoh kepada soalan objektif. Okey, soalan objektif. Yang pertama, Ustazah nak minta Sarah. Sarah bacakan soalan ini dan cari jawapan. Kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil nakli dan akli. Okey. Pernyataan di atas merujuk kepada konsep akidah. Okey, mari kita semak adakah jawapan Sarah itu betul. Baik. Kalau dalam kelas, saya selalu pesan bila kamu pegang saja kertas soalan peperiksaan, kamu garis dulu apa kehendak soalan. Okey, contohnya di sini dia nak kita cari konsep apa. Jadi gariskan dulu kata kunci yang ada dalam soalan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah kepercayaan dan keyakinan yang mantap. Okey. Baik, jadi jawapannya betul akidah. Okey. Baik, kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Syahrin. Ya, saya. Okey, soalan yang kedua. Tak nampak lah. Kita paparkan di skrin. Baik, bacakan. Semua yang berikut adalah perkara-perkara yang gaib kecuali C. Al-Quran. Okey, semua yang berikut adalah perkara-perkara gaib kecuali perkara gaib kecuali. Baik, A. titian sirat, B. padang mahsyar, C. Al-Quran, D. syurga. Jadi macam mana nak kenal? Yang ni boleh nampak tak? Boleh nampak kan depan mata Al-Quran itu. Jadi, yang lain kita tak boleh nampak. Yang lain kita tak boleh nampak. Kita belum melaluinya lagi. Cuma kita beriman sebab apa? Sebab dikabarkan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi betul. Jawapannya C. Al-Quran. Baik, next. Okey, soalan yang ketiga, Ustazah nak tanya Danish. Ya, saya. Okey, soalan yang ketiga. Berikut merupakan antara sifat wajib bagi Rasul. 1. Amanah, nubuwah, tabligh, sidik.
Jawapan dia 1, 2 dan 4. C. Okey, awak jawab C Okey, kita semak dulu. Baik, sifat-sifat wajib bagi Rasul gariskan terlebih dahulu. Okey, baik. Amanah, betul. Tabligh, betul. Betul. Jadi seterusnya kita padam mana-mana jawapan yang tidak ada 1 dan 2. Potong siap-siap. Potong siap-siap supaya tak terkeliru, tak salah menanda. Baik, seterusnya kita potong pula D. Okey, sebab apa potong D? Sebab tak ada nombor 1. Jadi sekarang ni antara A dengan C. Baik, nubuah betul tak? Nubuah itu apa? Kenabian. Jadi ada kena mengena tak? Kenabian dengan sifat wajib bagi Rasul? Tak kena, cikgu. Tak kena. Maka jawapannya adalah 1, 2 dan 4. Okey, jawapannya adalah C. Okey, cikgu. Okey, apa pun padam dulu yang mana yang tak ada kena mengena. Sebabnya kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia bila dalam tempoh masa yang dia rasa panik, dia nak cepat, dia salah memindahkan jawapan di kertas jawapan pula. Jadi sia-sialah, rugi satu markah. Okey, baik. Soalan yang keempat. Ustazah nak tanya Ali. Ustazah. Okey. Yang manakah antara berikut merupakan kitab Samawi yang diturunkan kepada Nabi Musa? Okey. Jawapan dia C. Jawapan dia apa? C, Ustazah. C. Baik, kita semak terlebih dahulu. Okey, gariskan pada kitab Samawi. Tadi Ustazah sebut kitab Samawi ni adalah kitab yang berpandukan wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian kepada siapa? Nabi Musa. Okey, adakah Al-Quran? Adakah Zabur? Adakah Injil? Tak, jawapannya adalah C. Okey, betul apa yang dijawab oleh Ali. Tahniah. Okey, baik. Sebelum Ustazah pindah pada soalan yang kelima, Ustazah nak tanya, kitab Zabur ni diturunkan kepada Nabi apa? Dak Yang Aiman. Silakan. Silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Baiklah. Kitab Injil? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Soalan yang kelima, Ustazah nak minta siapa-siapa saja yang rela boleh tolong jawab. Okey, Umi angkat tangan. Berikut merupakan nama-nama Allah kecuali A. Ar-Rahman, B. Al-Malik, C. Al-Aziz, D. Al-Amanah. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Okey, baik kita tengok. Kita gariskan dulu nama-nama Allah. Okey, kecuali baik, Al-Amanah. Al-Amanah ni adalah sifat wajib bagi Nabi. Nabi dan Rasul. Okey. Baik, nama-nama Allah. Sekiranya tidak digunakan istilah nama-nama Allah, dia akan gantikan dengan istilah yang lain. Iaitu apa, Umi? Apa dia? Apa dia? Nama-nama Allah yang indah dan mulia. Iaitu Asmaul Husna. Pandai, Asmaul Husna. Okey, baik. Soalan yang keenam. Okey, berikut adalah kepentingan melaksanakan amalan akidah yang benar menurut syarak kecuali. Siti Nabila. Ya, soalan yang keenam. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Menggalakkan individu melakukan perkara yang khurafat. Baik, kita semak dulu. Baik, perkara pertama seperti biasa gariskan dulu. Okey, pada apa highlight pada yang penting. Okey, kepentingan melaksanakan amalan akidah yang benar menurut syarak kecuali. Baik, antara A, B, C dan D. A merupakan tunjang kekuatan umat Islam. Betul. Baik, B penentu kebahagiaan hidup dunia akhirat pun betul. C beroleh rahmat dan keberkatan dalam hidup. Betul. Maka
kecuali, iaitu jawapan yang salah adalah D, menggalakkan individu melakukan perkara yang kurafat. Okey, jadi perkataan kecuali ini sebenarnya memberi impak yang sangat besar. Bulatkan atau gariskan atau highlightkan. Penting ialah kita gariskan poin tu, Zah. Mudah untuk kita menjawab lah. Betul, mudah untuk kita menjawab. Okey, baik. Berpindah pula kepada yang ketujuh. Lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, soalan yang ketujuh. Siapa lagi belum jawab? Kita rotate baliklah kepada Danish. Nombor 7. Lengkapkan. Soalan nombor 7. Akidah yang berasaskan kepada dalil nakli dan akli adalah akidah yang di amanah. Di amanah? Yang benar. Yang benar. Yang benar. Okey, baik, kita tengok ya. Akidah yang berasaskan kepada dalil nakli, dan dalil akli adalah akidah yang benar dan diterima oleh Allah Ta'ala. Okay. Baik, satu lagi panduannya adalah kalau soalan isi tempat kosong, anak-anak murid perlu membaca dan merujuk buku teks kerana jawapan dan soalannya adalah berdasarkan kepada ayat-ayat yang ada dalam buku teks. Jadi itu tips dan petuanya. Baca, boleh jawab. Tak baca buku teks, tak boleh jawab. Okey? Baik, soalan yang ke-8. Dah terbagi jawapan pula. Baik. Yang ke-8. Ali. Ali? Ya. Soalan yang ke-8. Tak nampak soalan. Tak nampak soalan. Ustazah bacakan boleh? Akidah. Nampak dah. Akidah merupakan asas utama untuk membentuk diri manusia menjadi seorang mukmin sejati. Mukmin sejati. Baik, kita semak. Okey, akidah merupakan asas utama untuk membentuk diri manusia menjadi seorang Muslim sejati. Muslim, orang Islam. Mukmin, orang beriman. Baik, Ustazah. Maknanya dalam kita menjawab soalan ni, yang paling penting sekali kita menggariskan poin-poin utama dalam soalan kita, kan? Baik, Ustazah. Mungkin sebelum kita berakhir, ada sedikit kata-kata nasihat daripada Ustazah untuk subjek kita pada hari ini, Ustazah. Silakan. Baik, kepada semua anak murid dan juga calon-calon SPM 2021, Ustazah harap kamu dapat memanfaatkan penggunaan buku teks sepenuhnya. Kerana buku teks itu adalah sumber rujukan kita yang utama dalam peperiksaan. Dan kamu masih ada masa untuk belajar dan ulang kaji, maka insya-Allah kamu dapat skor A dalam tasawuf Islam. Alright, siapa dia nak skor A dalam tasawuf Islam? Cuba tunjuk good sikit. Okey. Semua nak dapat A dalam subjek tasawuf Islam, Ustazah. Jadi kita doakan murid-murid kita dapat menjawab dengan mudah sekali subjek kita pada hari ini, tasawuf Islam. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Azlina dengan tips yang diberikan, dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan pegangan akidah kita akan lebih mantap selepas ini, Ustazah. InsyaAllah. Okey, dan terima kasih kepada murid-murid. Beri sedikit lambaian anda semua kepada kita. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Ada rezeki kita jumpa lagi kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Saya mendoakan agar anak saya mendapat A dalam subjek ini. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ustazahnya yang sudi mengajarnya dengan begitu baik sekali. Sekian, terima kasih. Sebagai pengetua, sudah pastilah saya mengharapkan sesuatu yang terbaik yang dapat dicapai oleh pelajar-pelajar saya dalam peperiksaan SPM yang akan mereka lalui pada tahun ini. Justru saya mengharapkan mereka mampu menggunakan media-media, khususnya Didik TV ini bagi menambahkan ilmu dan kegemaran mereka sebagai persediaan mereka menghadapi peperiksaan tersebut.